Kau tahu apa yang aku kadang-kadang tak faham pasal Paul Pogba? Which is that dia adalah seorang pemain yang mahu menjadi leader, yang mahu menjadi pemain tumpuan di atas di luar padang misalnya. Dia nak jadi a leader of the pitch. Dia Dia tak takut dengan tanggungjawab dia tak takut dengan tanggungjawab. Kalau tengok dokumentari Le Bleu dalam perjalanan memenangi Piala Dunia 2018 di Amazon Prime. di Amazon Prime, apa yang paling ketara adalah kita boleh nampak Paul Pogba sentiasa menjadi individu yang paling banyak bersuara dalam dressing room. Dia sentiasa memberi semangat, menyemarakkan semangat. And even ramai yang kata dia adalah the unofficial kadang-kadang captain of Le Bleu. Tetapi perkara ini kita tak nampak dengan konsisten di atas padang. Kerana di atas padang, Paul Pogba adalah seolah-olah seorang individu ataupun seorang pemain yang mahu beraksi dengan kebebasan yang hanya boleh diperoleh sekiranya anda bukan menjadi pemain tumpuan. Which is Okay. kadang-kadang Okay. sebagai contoh aku ambil prestasi Pogba di Man United lebih meningkat naik dan lebih positif apabila ada ketibaan Bruno Fernandes. Kerana Betul. Bruno Fernandes adalah individu yang mahukan segala tumpuan di atas padang. Okay. Dia mahukan bola di kawasan-kawasan yang tight. Dia sentiasa mahukan bola di kawasan-kawasan yang sukar dan dia sentiasa akan mengambil inisiatif untuk melakukan larian-larian yang tidak akan dilakukan oleh sesiapa lagi. Jadi segala perhatian pasukan lawan seringkali lebih tertumpu ke arah Bruno. Dan dalam konteks dan situasi di mana all the attention goes towards Bruno, kita nampak suatu versi Paul Pogba yang cukup selesa, yang cukup tenang di atas padang, yang beraksi dengan satu freedom yang jarang kita lihat. Contoh apabila di Juventus juga, kan? Apa yang kita suka pasal Paul Pogba di Juventus adalah dia pemain yang begitu influential dalam midfield tengah squad Conte dan juga Allegri, tetapi dia bukanlah pemain yang paling banyak menerima tumpuan dalam posisi tengah tu kerana ada nama-nama seperti Andrea Arturo Pirlo. Vidal, Andrea Pirlo yang lebih cenderung untuk menerima perhatian daripada pasukan-pasukan lawan. So kadang-kadang dikotomi inilah seorang pemain yang mahu menjadi leader off the pitch tetapi di atas padang tidak mahu menjadi pemain tumpuan adalah satu benda yang aku seringkali rasa betul-betul fascinated about Paul Pogba. Dia tak mau jadi tumpuan menurut hang. In a way, aku tak rasa dia nak jadi tumpuan. Aku tak aku uh, aku tak tahu apa pandangan aku tentang perkara tersebut sebab aku tak pernah fikir sama ada Paul Pogba ni dia nak tumpuan ataupun tak. Tapi dia tak pernah lari daripada tanggungjawab. Yep. Itu adalah satu benda yang you can never take away from him. Selalunya dia apabila dia ada permainan yang baik, satu permainan yang baik, orang masih lagi akan meragui dia. Ada 2, 3, 4 string of good performances, hanya perlukan perlawanan kelima tu untuk jadi perlawanan yang kurang baik untuk dia supaya orang melupakan 4 ataupun 5 perlawanan yang sebelumnya ni. Bagi aku Paul Pogba ni dia sebagai pemain termahal di dunia pada satu masa, tahun 2016 tersebut dia pemain termahal di dunia. Dia sedang dipersalahkan atas kesalahan yang dia tak sendiri buat tu. Dia tak minta untuk dia jadi pemain termahal di dunia pada masa tu kan. Dia cuma mahu kembali ke Manchester United dan bermain di bawah Jose Mourinho pada masa tersebut, walaupun hubungan kedua-duanya tidak dapat diselamatkan di akhir-akhir masa Mourinho di Man United. Dia datang dengan Zlatan Ibrahimovic dan memberikan 1001 harapan kepada penyokong Man United. Harapan itu aku sifatkan sebagai masih lagi tak dilunaskan oleh Paul Pogba kepada penyokong Man United. Tetapi kita pada masa yang sama tak boleh lupa sumbangan dia kepada pasukan. Dia sebelum kedatangan Bruno Fernandes, dia adalah the only world class creative outlet yang Man United ada. Kan? Dan boleh dikatakan 2 musim yang lepas, sebelum musim yang di mana Man United dilanda COVID-19, separuh musim tersebut sebelum kehadiran Bruno Fernandes, Paul Pogba bermain bola sepak yang sangat cemerlang di bawah pengurusan Ole Gunnar Solskjaer. Jadi poinnya di sini ialah
kalau Paul Pogba ada konsistensi, dan konsistensi sajalah yang diperlukan oleh Paul Pogba, kita mungkin akan mula kedengaran nada-nada pujian, sama ada daripada pemerhati bola sepak, penyokong, ataupun siapa-siapa orang dalam bola sepak. Pujian ni masih belum ada, tetapi pemain seperti Paul Pogba adalah pemain yang kita akan rindu bila dia tiada nanti. Itu yang sebenarnya maksud aku juga, Faiz. Bila borak pasal Paul Pogba ni, kan tadi kita ada sentuh sikit pasal the fact that aku rasa dia tidak mahu menjadi pemain tumpuan. Bukan aku nak kata yang dia tak nak jadi star player atas padang, tapi dia ada satu aura di mana dari sudut pandangan taktikal, dia tidak mahu menjadi pemain yang ditumpu-tumpukan oleh pasukan lawan. Sebab dalam situasi tersebut, dia tidak akan mendapat sebarang creative freedom kan. Even dalam skuad Perancis pun, apa yang kita suka adalah Pogba bukanlah the only main creative outlet. Macam tadi kau cakap, aku nak kaitkan ni dengan benda yang kau cakap tadi. Kau kata Pogba adalah dekat Man United, the burden yang dia carry kadang-kadang, dia adalah the main creative outlet sebelum ketibaan Bruno Fernandes kan. Dan dalam situasi di mana dia adalah the main creative outlet, yang kita sering kali nampak Paul Pogba sedikit underwhelming. Dia akan flourish dalam pasukan dan juga dalam sistem di mana tekanan tidak diletakkan ke atas dia untuk menjadi the main creative outlet. Dalam skuad kebangsaan Perancis, peluang boleh dicipta oleh siapa saja. Benar. Peluang boleh dicipta oleh Karim Benzema kadang-kadang. Peluang boleh dicipta oleh Antoine Griezmann yang beraksi dalam free role yang sering kali occupy lebih banyak perhatian daripada pasukan lawan kan. Dan dalam situasi seperti itu di mana Pogba tidak memikul beban sebagai the number one creative outlet, dia ironically akan menjadi the number one creative outlet. Itu yang pandangan aku is that even at Man United, Pogba boleh stand out and menjadi the number one creative outlet dalam konteks dan sistem di mana tidak ada tekanan di atas bahunya untuk menjadi the number one creative outlet. So tekanan tersebut dipikul oleh Bruno Fernandes, oleh individu-individu lain. And benda ni aku rasa very fascinating about Paul Pogba.